Salam sejahtera Doktor, kami dari Kumpulan 8 ingin membincangkan rancangan Malaysia ke-10. Rancangan Malaysia ke-10 ataupun RMK-10 telah dibentangkan oleh Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Tema yang diberikan untuk RM10 ialah Rancangan Kemakmuran Ekonomi dan Keadilan Sosial. Dalam konteks ini, Datuk Seri Muhammad Najib benar berkata, Rancangan Malaysia ke-10 ini adalah amat kritikal bagi meneruskan kesinambungan perkasaan nasional ke arah merealisasikan wawasan 2020 menjadi sesebuah negara maju dan berpendapatan tinggi. Apa yang dirancang pada 5 tahun akan datang, iaitu pada 2011 hingga 2015, tidak boleh gagal. Terdapat 5 teras strategi dalam rancangan Malaysia ke-10 ini, iaitu mengubah falsafah dan pendekatan kerajaan ke arah mentransformasikan Malaysia dengan metodologi NKRA, mewujudkan persekitaran kondusif bagi menggerakkan pertumbuhan ekonomi, menuju ke arah pembangunan sosial ekonomi secara inklusif, membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia, dan mewujudkan persekitaran kondusif ke arah mempertingkatkan kualiti hidup. Secara umumnya, corporate governance merujuk kepada suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarah dan mengurus perniagaan dan however syarikat ke arah meningkatkan kemakmuran perniagaan dan accountability corporate dengan 5 objektif utama untuk merealisasikan nilai pemegang saham jangka panjang sambil mengambil kira kepentingan pihak berkepentingan yang lain. Antaranya merupakan cadangan MCCG 2012. Pertama sekali, lembaga hendaklah memformalkan, menyemak secara berkala dan membuat pengumuman piagam lembaganya. Selain itu, lembaga hendaklah menjalankan penilaian daripada pengarah bebasnya setiap tahun. Seterusnya, jawatan kuasa audit hendaklah memastikan penyata kewangan mematuhi piawaian pelaporan kewangan. Akhir sekali, jawatan pengurusi dan CEO sepatutnya dipegang oleh individu yang berbeza dan pengurusi mestilah ahli bukan eksekutif daripada lembaga itu. Selain daripada itu, terdapat juga cadangan seperti jawatan kuasa audit sepatutnya mempunyai dasar dan prosedur untuk menilai kesesuaian dan kebebasan juru audit luar dan lembaga haruslah mengalahkan syarikat untuk memanfaatkan teknologi maklumat untuk penyebaran maklumat secara berkesan. Piawaian Perikawanan di Malaysia adalah mengikut Piawaian Perikawanan Antarabangsa. Pada tahun 2008, Malaysia mengumumkan penumpuan sepenuhnya dalam International Financial Reporting Standard iaitu IFRS yang diterima oleh Lembaga Piawaian Perikawanan Antarabangsa iaitu IASB. Pada tahun 2012 pula, Malaysia mula menumpukan perhatian dalam Malaysian Financial Reporting Standard Framework iaitu MFRS yang mematuhi standard di dalam piawaian IFRS. Dalam penyediaan penyata kewangan, sebuah syarikat dikehendaki menyediakan satu set lengkap penyata kewangan seperti penyata kedudukan kewangan pada akhir tempoh, penyata untung atau rugi dan penyata pendapatan komprehensif lain untuk tempoh tersebut. Dan syarikat juga menghadapi beberapa cabaran dalam penempuan piawaian perikawanan antarabangsa. Antara cabaran yang timbul adalah syarikat telah selesa dengan penyediaan penyata sebelum ini. Seterusnya, kerumitan piawaian perikawanan, terutama untuk pengukuran dan pengiktirafan. Kebanyakan syarikat Malaysia adalah pasaran modal yang belum dibangunkan, menjadikannya tidak sesuai untuk mereka mematuhi piawaian model nilai saksama. Seterusnya, wujud kos tambahan, seperti menaik taraf sistem lama dan yuran audit. Sistem perikawanan baharu dan dipertingkatkan amatlah diperlukan, memandangkan rangka kerja baharu memerlukan sesuatu yang tidak disediakan oleh sistem lama yang sedang mereka gunakan, dan mereka juga memerlukan bayaran wang yang lebih banyak kepada yuran audit kerana mereka memerlukan perkhidmatan tersebut untuk menyemak pematuhan kepada piawaian. Dan seterusnya adalah kos latihan untuk pekerja. Antara kelebihan penumpuan piawaian perikawanan antarabangsa adalah dapat meningkatkan kualiti pelaporan, hasil ketelusan pelaporan yang lebih baik, pelabur mempunyai jaminan dan kepercayaan yang lebih baik. Prestasi kewangan syarikat senarai awam Malaysia juga mampu bersaing di peringkat global. Seterusnya, amalan yang lebih baik dalam korporat boleh diperbadankan.
Apabila terdapatnya standard universal seperti piawaian perkawanan antarabangsa IFRS, kos pematuhan dan risiko terjemahan dapat dikurangkan. Syarikat juga dapat tarik modal daripada kumpulan pelabur yang besar. Selain itu, kelebihan penumpuan piawaian kewangan antarabangsa IFRS dari perspektif audit pula adalah perbandingan prosedur dan amalan audit. Ia dapat mengurangkan risiko, pendapat yang boleh dipercayai dan sebanding dengan penyata kewangan, serta dapat membantu membuat keputusan yang lebih baik. Akhir sekali, kelebihan penumpuan piawaian perkawanan antarabangsa IFRS adalah mengantarabangsakan pasaran modal, iaitu membuka peluang pasaran modal ke tahap yang seterusnya. Sekian, terima kasih.